Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bersama dengan Menteri Besar dan rakan-rakan dalam Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor mencatat kejayaan dalam tempoh yang singkat, dalam tempoh 1 tahun. Tapi ini satu permulaan dan tentunya kita mengharapkan Tan Sri Khalid dan rakan-rakannya meneruskan kerja, memperbaiki kelemahan dan meningkatkan mutu perkhidmatan dan kemajuan negeri Selangor dengan pendekatan yang baru. Tatkala kita berkempen, berempas pulas, kita menjanjikan sesuatu pendekatan paradigma yang baru pada rakyat. Kita usulkan satu konsep pembangunan berdasarkan perintah Al-Quran. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa pembangunan itu mesti menjurus kepada pembentukan insan yang baik. Pembangunan harus mengangkat martabat insan supaya lebih baik keimanan, akhlak, ketakwaan. Pembangunan yang bebas dari cara dan kaedah yang rakus, yang rasuah, yang zalim. Sebab itu janji ini cuba ditunaikan. Kita cuba membersihkan daripada amalan biasa di mana kuasa diperolehi dan pendekatan awal oleh penguasa ialah memperkayakan diri, kroni dan kerabat mereka. Dan ini kita harus tolak dengan keras dan tanggungjawab kita bersihkan jentera daripada amalan ini. Dan sekiranya ini harus kita lakukan, ini juga bermakna kita menjana pertumbuhan. Bukan sekadar menjana, memacu pertumbuhan yang lebih segar. Negara kita, seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi, mengalami satu krisis ekonomi yang besar. Tidak semua disabitkan dengan kelemahan dasar ataupun kelemahan pimpinan kerajaan persekutuan. Ia juga berkaitan dengan krisis ekonomi yang melanda dunia akibat kerakusan, tamak haloba dan pengurusan yang lemah di dunia barat yang kemudiannya berikan tempias yang dahsyat kepada kita. Tetapi seperti mana kita lihat dalam package ransangan 60 bilion ringgit yang diumumkan oleh Menteri Kewangan bulan lalu, bunyinya 60 bilion ringgit, pembangunannya 10 bilion dan 5 bilion. Tetapi berbeda dengan banyak negara lain. Australia, bila ada package ransangan 10 bilion dolar Australia, package ransangan itu menjurus kepada rakyat. Tiap rakyat Australia dapat ribuan ringgit atau ribuan dolar untuk bantu mereka belanja dan dengan sendirinya mengangkat taraf hidup mereka. Di sini belum kedengaran, belum ada harapan dan tindakan yang sedemikian. Sebab itu package ransangan yang dikemukakan oleh kerajaan persekutuan itu merunsingkan kita kerana ia tidak akan menjurus kepada rakyat. Kita lihat apa yang dilakukan di Selangor, dan saya ucap tahniah sekali kepada saudara Tan Sri Khalid kerana apa yang dilakukan di Selangor. Sebelum pun package ransangan, gunakan dana yang ada, kurangkan beban rakyat, baik bekalan air, bantuan khairat kematian dan pelbagai lagi insentif yang saudara sudah tahu. Dan mengingatkan peranan kita untuk mengangkat martabat hakikat insan, maka ia juga bermula dari program pendidikan dan tarbiyah yang harus diperkemas melalui usaha guru-guru kafah. Sekecil-kecil itu sehinggalah projek besar yang saya percaya akan disebut oleh Tan Sri Khalid sebentar lagi dalam ransangan package kedua, tentunya akan mencakup satu bidang yang luas.
Sebab itu kita harus tumpu kepada apa yang kita nak lakukan. Orang lain dia cuba alihkan pandangan kita. Sebab itu kepada saudara saya Menteri Besar, rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat, Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri dan pegawai-pegawai, saya ingin manfaatkan waktu ini untuk mengajak saudara, amanah ini harus dipikul dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Apa arti pemerintahan dan amanah kalau tidak ditunaikan sebagai tanggungjawab taklifun wala tashrifun, responsibility and not a privilege. Kita hormat Menteri Besar bukan kerana gelaran dia yang amat berhormat. Kita hormat dia kerana dia mewakili hasrat, cita rasa perjuangan rakyat Selangor keseluruhannya. Kita hormat pegawai-pegawai kita, baik yang di-Pertua, Mandi Perbandaran, pegawai-pegawai daerah, kerana mereka memikul tanggungjawab melaksanakan apa yang diputuskan untuk kebaikan semua. Responsibility and not privilege ini bermakna kita harus fokus kepada kerja dan amalan kita. Saudara-saudari, saya tekan perkara ini kerana ia tidak mudah dalam kerajaan kita. Kita lihat apa yang berlaku di Perak Darul Ridwan. Menteri Besar yang sah diketepikan, dan dosanya mengikut mereka ialah kerana memberikan tanah kepada orang-orang miskin, termasuk orang Cina dan India. Saya dapat taklimat daripada beliau, tanah diberi kepada sekolah-sekolah agama, sekolah rakyat, orang Melayu yang miskin, pekebun Cina, termasuk perkampungan Cina dan masyarakat India yang miskin. Tetapi beliau dituduh memberikan tanah kepada orang-orang Cina. Saya menjawab, menyambung apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Nizar. Kerajaan sebelumnya di bawah pimpinan UMNO Barisan Nasional meluluskan 22,000 ekar kepada syarikat Cina gergasi, tidak dibantah oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Pangkal laut satu pulau diserahkan kepada syarif-syarif konglomerat Cina yang besar, tidak dihiraukan. Kerajaan Pahang menyerahkan satu gunung, Genting Highlands, kepada Tauke Judi Utama, sahabat mereka, dipuji sebagai satu langkah yang bijak untuk membangunkan negara. Satu bukit tinggi kepada satu lagi pengusaha Cina, tidak dibantah oleh pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi bila kita dalam Pakatan Rakyat beri tanah kepada Cina yang miskin dan pekebun, kita diserang sebagai musuh Melayu dan musuh agama. Sebab itu saya yang berdiri di sini bersama dengan Azizah datang untuk menyatakan syabas kepada sahabat saya Tan Sri Khalid, rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat.